Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Dunia 10 Pagi. Negara Haram Israel terus berdepan desakan daripada Amerika Syarikat untuk mengelak lebih ramai penduduk Palestin di Gaza menjadi mangsa serangan mereka. Desakan dibuat apabila kedua-dua pihak tidak menunjukkan tanda akan kembalikan gencatan senjata sementara yang tamat. Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris mendedahkan terlalu ramai rakyat Palestin yang tidak bersalah terbunuh di wilayah berkenaan. Jelas Harris, meskipun Israel mempunyai hak untuk mempertahankan dirinya, undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan wajib dihormati. Susulan pertempuran baharu yang menjangkau hari ketiga, orang awam menganggap ia permulaan kepada operasi dan Israel di selatan Semenanjung. Tindakan itu dilihat cubaan untuk menolak penduduk Gaza ke kawasan yang semakin mengecil dan terdapat kemungkinan mereka akan diusir ke Mesir. Saintis Palestin Dr. Sufyan Taih antara korban terbaru dalam serangan Zionis Israel ke atas Semenanjung Gaza pada Sabtu. Dr. Sufyan yang merupakan Presiden Islamic University of Gaza terbunuh dalam serangan di Jabalia. Menurut Al-Najah National University, Allahyarham Sufyan merupakan profesor dalam bidang fizik dan matematik. Beliau disenaraikan sebagai antara 2% daripada saintis terbaik di dunia berdasarkan kajian syarikat penerbitan antarabangsa Elsevier and Stanford University. Beliau juga dilantik sebagai ahli jawatankuasa dalam bidang sains fizikal dan sains angkasa UNESCO, Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Palestin. Kementerian Pengajian Tinggi dan Kajian Sains Palestin menzahirkan rasa sedih dengan pemergian tokoh akademik itu. Presiden Perancis Emmanuel Macron akan berkunjung ke Qatar untuk bekerjasama dalam usaha pelaksanaan gencatan Israel Hamas yang baharu secepat mungkin. Menurut Macron, apa yang perlu di Gaza ketika ini ialah gencatan senjata kekal. Macron menegaskan usaha memusnahkan pasukan pejuang Hamas akan mengundang peperangan yang boleh berlanjutan sehingga 10 tahun. Semalam Israel buat keputusan menarik keluar perunding perisiknya Mossad dari Qatar, iaitu negara perantara usaha gencatan senjata antara Israel Palestin selepas rundingan menemui jalan buntu. Presiden Perancis itu juga menggesa Israel mengenal pasti dengan teliti matlamat mereka sekaligus dapat mengakhiri peperangan yang kini sudah berlanjutan selama hampir 2 bulan. Macron mengulangi pendirian Perancis bahawa Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri mereka, namun menegaskan tidak sepatutnya menyerang orang awam. Sementara itu, keputusan Israel menarik keluar perunding persikannya Mossad dari Qatar dibuat atas arahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Ketua Perkhidmatan Persikan Mossad David Bernia. Ia selepas rundingan menemui jalan buntu. Terdahulu Reuters melaporkan satu pasukan perkhidmatan persikan Mossad berada di Doha bagi berbincang dengan Qatar untuk menghentikan sementara pertempuran di Gaza. Qatar sebagai orang tengah dalam rundingan berkenaan beri tumpuan pada pembebasan kategori baharu tebusan Israel selain wanita dan kanak-kanak dan permita gencatan senjata. 3 kejadian gempa bumi kuat direkod di sekitar rantau Kepulauan Filipina. Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia) menerusi Facebook memaklumkan gempa kuat pertama bermagnitudo 7.5 melanda Mindanao pada pukul 10.37 malam tadi. Gegaran berlaku pada jarak 42 km dari tenggara Gingong City. Diikuti gempa bermagnitudo 6.1 pada jarak 79 km timur dari Bislek kira-kira pukul 12.30 malam. Gempa kuat bermagnitudo 6.1 juga direkodkan pada pukul 1.40 pagi pada jarak 82 km timur dari Bislek. Berdasarkan penilaian awal, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Terbaru, menurut Institut Seismologi Filipina, ombak setinggi 64 meter dilaporkan berlaku di Pulau Malawes. Namun, amaran tsunami telah berakhir. Dunia 10 Pagi berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.